Okey, sistem endokrin kita terdiri daripada kelenjar-kelenjar endokrin. Okey, kelenjar-kelenjar endokrin ini adalah seperti hipotalamus, kelenjar pituitary, kelenjar thyroid, pankreas, kelenjar adrenal, testis ataupun ovari. Okey, ada 6 kelenjar endokrin bagi setiap manusia. Okey, kelenjar pituitary ini dikawal oleh hipotalamus pada otak. Kelenjar pituitary juga disebut sebagai kelenjar utama. Kenapa? Kerana ianya merembeskan sebilangan hormon yang bertindak secara langsung ke atas organ sasaran serta merembeskan hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Yang ni kita akan belajar nanti dalam subtopik ini juga, muka surat selepas ini. Kita akan sambung untuk tajuk tu minggu depan. Okey, kita tengok satu persatu. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin dan ia juga mengawal aktiviti kelenjar pituitary. Di sini letaknya hipotalamus. Kita tahulah kan, di bahagian otak. Okey, kelenjar pituitary mengawal atur proses fisiologi seperti tekanan osmosis darah dan pertumbuhan serta merembeskan hormon yang mengawal atur aktiviti kelenjar endokrin lain. Sebab tu kelenjar pituitary ini dikenali sebagai kelenjar utama. Okay? Sebab dia yang akan kawal atur aktiviti kelenjar yang lain. Dia yang ketua. Okay, kelenjar thyroid kat bawah ni, di bahagian leher. Sebab tu kalau orang sakit, biasa kan kita dengan sakit thyroid kan, okay, bengkak di bahagian leher. Di sini letaknya kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ini merembes hormon thyroxina yang mengawal atur metabolisme badan. Okay, kemudian pankreas merembes insulin dan glukagon yang mengawal atur aras glukosa dalam darah. Yang ni kamu dah sangat familiar, kita dah belajar tingkatan 4 berkaitan dengan homeostasis. Seterusnya, kelenjar adrenal merembes hormon adrenalina yang menyebabkan badan bergerak balas terhadap tekanan dan situasi cemas. Contohnya sebelum ini kita dah tengok. Kelenjar ini juga merembeskan aldosteron untuk mengawal atur penyerapan semula garam pada ginjal. Jadi kita akan tengok fungsinya satu persatu. Testis merembeskan testosteron ataupun ovari merembeskan estrogen dan progesteron. Okey. Pertama kita tengok dahulu kelenjar pituitary, di mana kelenjar pituitary ini akan merembeskan 5 jenis hormon, iaitu antidiuresis ADH. Hormon ADH ini merangsang penyerapan semula air di tubul ginjal. Okay, kita akan tengok untuk subtopik selepas ini pembentukan air kencing. Okay, hormon ADH dan hormon aldosteron yang terlibat. Okay. Hormon perangsang thyroid TSH hormon merangsang sintesis dan rembesan tiroksina dari kelenjar thyroid. Okey, hormon perangsang folikel FSH merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan perkembangan sperma dalam testis. Okey. Hormon pituitary LH hormon merangsang pengovulan dan pembentukan korpus luteum dalam ovari. Korpus luteum ini semua ni, korpus luteum. Okey, kita akan tengok dalam topik selepas ini, dalam topik pembiakan
berkaitan dengan proses perkembangan ovul. Okay. Akhir sekali, hormon pertumbuhan merangsang pertumbuhan dan sintesis protein. Okay. Okay, di bahagian tepi ni adalah proses fisiologi yang terlibat dalam badan kita lah. Kalau hormon ADH dan TSH, ia terlibat dalam homeostasis. FSH dan LH terlibat dalam pembiakan, dan pertumbuhan terlibat dalam fisiologi pertumbuhan. Okey, yang kedua, kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ini akan merembeskan hormon thyroxina. Fungsinya mengawal atur kadar metabolisme badan, membantu perkembangan mental dan fizikal pada kanak-kanak. Ia terlibat dalam homeostasis dan pertumbuhan. Okey, yang ketiga, kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina, di mana fungsinya meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, kadar metabolisme, pengaliran darah ke otak dan aras glukosa dalam darah. Hormon aldosteron pula mengawal atur penyerapan semula garam di ginjal, yang ni kita akan tengok nanti dalam subtopik pembentukan air kencing. Okey. Seterusnya, pankreas. Cikgu yakin kamu pun sudah masters, kamu sudah sangat faham berkaitan dengan hormon insulin dan glukagon. Okey. Insulin merangsang pertukaran glukosa berlebihan kepada glykogen dan disimpan dalam sel hati dan otot. Insulin juga berfungsi menurunkan aras glukosa dalam darah. Glukagon fungsinya sebaliknya, merangsang pertukaran glykogen kepada glukosa di hati dan meningkatkan aras glukosa dalam darah. Kalau dalam darah kita glukosa tinggi, insulin yang akan dirembeskan untuk menurunkan aras glukosa. Kalau glukosa sedikit, glukosa rendah, glukagon akan dirembeskan untuk meningkatkan aras glukosa. Kita dah belajar dalam tajuk homeostasis tahun lepas. Okey, seterusnya ovari. Ovari juga adalah salah satu daripada sistem endokrin, di mana merembeskan dua hormon yang di-highlight, itu estrogen dan progesteron. Estrogen untuk membaiki dan membina dinding uterus dan merangsang perkembangan organ seks perempuan, serta merangsang perkembangan ciri seks sekunder pada perempuan. Okay, ianya dikawal oleh hormon estrogen. Hanya perempuan sahaja yang ada hormon estrogen dan progesteron ini. Hormon progesteron fungsinya mengekalkan penebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okay. Testis adalah merembeskan hormon testosteron hanya pada lelaki sahaja. Perempuan ada tak testosteron? Ada, tapi dalam kadar yang sangat sedikit. Sama juga dengan estrogen, progesteron. Lelaki ada, tapi sikit sangat. Dia tak menjejaskan pun. Dia tidak sampai menunjukkan ciri-ciri ciri-ciri perempuan pada seorang lelaki. Okey, testosteron fungsinya merangsang pembentukan sperma dan organ seks lelaki, juga merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada lelaki. Okey, kamu boleh baca semua ini, kamu boleh cuba hafal, ingat secara tak langsung. Jangan risau sebab kita akan automatik ingat bila kita belajar fungsinya. Okey, dan kamu boleh kena hafal jugalah sedikit sebanyak. Okey, sekiranya ada soalan, kamu boleh tanya cikgu selepas ini.